Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Kita bersambung kembali dari tajuk tentang ibadah sembahyang. Bagaimana yang dah lepas bicara betapa mulianya ibadah sembahyang. Dikala kita melaksanakan ibadah sembahyang, menepatilah sebagaimana Azazil beribadat kepada Allah bermakan masa 120,000 tahun. Itu hanya sekadar sekali sujud saja. Satu kali sujud saja menepati ibadah 120,000 tahun. Jadi kalau kita semayang sehari semalam ni, berapa kali sujud dah? Bayangkanlah betapa tingginya taraf ibadah semayang di dalam syariat Islam kita. Dan manakala enggan oleh Azazil tadi menunda perintah Allah Ta'ala yang diarah suruh sujud kepada Nabi Adam, maka lalu dicap kafir oleh Allah Ta'ala dengan dinamanya Iblis. Hilanglah nama yang glamour baginya, itu Azazil tersebut. Jadi lanjutan kita tentang kemuliaan taraf ibadah sembahyang. Kita masuk pula akibat ke atas mereka yang meninggalkan sembahyang fardu. Bagaimana dikemuka oleh ulama yang dahulu-dahulu di dalam kitab karangannya tentang akibat orang yang meninggalkan sembahyang fardu. Akibat orang yang meninggal sembahyang fardu termasuk juga yang memudah-mudahkan pada ibadah sembahyang tersebut. Maka diseksa ke atasnya 15 perkara. 15 jenis seksa ke atas mereka yang meninggalkan sembahyang fardu ataupun yang memudah-mudahkan ibadah sembahyang fardu. Makna memudah-mudah ni, dikala rajin dia sembahyang, dikala malas dia tinggal. Termasuk juga dikatakan memudah-mudahkan sembahyang fardu ni, dia buat cara latang pukan, ikut sedap hati. Dia tak dihalusi ibadah sembahyang tersebut dengan ilmu-ilmu. Dia pakai ikut-ikut begitulah. Kalau ilmu pun dia kekal dengan hak belajar di zaman kanak-kanak. Sampai ke peringkat dewasa sekalipun dia bertahan dengan ilmu itulah. Sedangkan di zaman kanak-kanak tu, kalau belajar pun tidak sebegitu peka. Tak sebegitu peka. Sebab itulah perbetulan kita tentang ibadah sembahyang ni adalah wajib. Diusaha betulkan dia dengan melalui pelajaran. Seeloknya pelajaran yang kita nak faham selak-belak hukum sembahyang, mesti ada bimbingan, panduan daripada orang-orang yang lebih tahu, orang-orang yang rasikhin, yang mahir, yang dapat menghuraikan satu persatu hal-hal yang berkait dengannya. Seterusnya kita akan masuk bicara tentang akibat
ke atas orang yang meninggal semayang 15 perkara. 6 perkara di dalam dunia. 6 perkara semasa hidup di dunia. Daripada 15 perkara tu, dia ambil 6 perkara. Seksa semasa hidup di dunia. 3 perkara lagi dia kalah hendak mati. Hak tadi sebelum mati 6 perkara ni, ini hampir nak mati ni. Dalam keadaan azab dah ni. Ada lagi azab 3 perkara lagi ke atas mereka yang meninggal sembahyang. 3 perkara setelah mati, yakni seketika berada di alam barzakh. Dan 3 perkara lagi dikala bangkit dari kubur, iaitu di hari akhirat akan datang. Maka kalau dicampur 6 campur 3, jadi 9. Campur 3 lagi, 9, 10, 11, 12. Campur 3 lagi, 12, 13, 14, jadilah 15. 6 perkara semasa hidup. 6 perkara dikala, 3 perkara dikala nak mati. 3 perkara seketika berada di alam barzakh. 3 lagi azabnya seketika bangkit dari kubur. Betapa banyaknya akibat azab dan murka Allah Ta'ala ke atas orang yang tinggal sembahyang. Termasuk juga orang yang dah sembahyang, tetapi pelaksanaan sembahyangnya tidak menepati bagaimana kehendak syarak. Jadi sebab itulah kita kena belajar, biar masuk, biar faham sungguh. Jangan buat ikut sesedap hati. Ini kadang-kadang umur dah lanjut dah, masih lagi keadaan sembahyangnya herak-perak. Tempat yang sepatut ada tamak ninah, tak berapa nak ada tamak ninah. Sebagai contohnya, dikala bangkit dari rokok, iaitu i'tidal. Dikala itu lalu dia angkat tangan, dia turun tangan ke bawah, masih lagi tangan tu bergegar-gegar, tidak diberhentikan, maka lalu terus ianya sujud. Jadi mengikut mazhab Syafi'i, kelakuan sembahyang yang sebegitu batal, tiada sah. Sebab apa? Tidak ada padanya tamak ninah. Sedangkan tamak ninah di tempat tersebut adalah wajib bagi mazhab kita Syafi'i. Lain pula dengan Hanafi. Dan manakala kalau sembahyang itu tidak sah ataupun batal, maka sembahyangnya tidak diambil kira, tidak diperkira selaku orang yang sembahyang. Jadi kalau tak dikira selaku orang sembahyang, semacam tak sembahyang lah. Kalau 10 tahun dia sembahyang lagu tu, 10 tahun semacam tak sembahyang, walaupun dia dah sembahyang dah sekalipun. Dan manakala tidak sembahyang, bertemulah akibat yang 15 tersebut. Walaupun dia dah sembahyang dah ni. Sebab itulah, kita dalam perkara sembahyang, kita kenalah sama-sama belajar. Belajar ni tak cukup kononnya kita belajar beli buku kita di kedai, kita baca seorang, ada tempat yang kita tak faham. Kalau ada bimbingan, orang yang membimbingkan kita tu dapat merombak simpulan ayat di dalam buku dan kitab yang kita beli tak faham tadi. Orang boleh hurai. Di sini kena ada panduan. Kita ada bimbingan. Guru pada teks pengajian agama ni, 2 perkara ni penting. Kitab, guru kitab. Kalau setakat kita dengar ceramah, tak ada panduan tu, kita boleh ingat semua ke orang sampaikan kepada kita tu. Kepala kita tak boleh nak pegang tak. Sebab itulah kena ada panduan, ada kitab, ada buku. Berbalik kepada tajuk 15 akibat Tuhan jadikan ke atas mereka yang tidak sembahyang. Bagaimana bahagian-bahagian tersebut? Di bahagian dunia 6 perkara.
hampir nak mati 3 perkara. Di alam barzah 3 perkara. Bangkit daripada kubur pun 3 perkara. Ketahuilah. Baru kita nak hurai satu persatu. 6 seksa semasa hidup di dunia. Kata mereka yang tak semayang, pertama, dihilangkan barakah pada umurnya. Usia tidak diberkati Allah. Walaupun hidup dalam keadaan usia tu panjang, rezeki bertimbun-timbun, orang yang ternama adanya pangkat, tetapi semayangnya tidak. Tidak ada berkat. Walaupun harta banyak, umur panjang, keadaannya sihat sekalipun. Manakala hidup tidak diberkati Allah Ta'ala, tidak mendatang kebaikan untuk akhirat dari hidupnya. Orang hidup berkat ni adalah hidup yang boleh mendatangkan kebaikan untuk akhirat. Boleh mendatangkan pahala. Sebaliknya kalau hidup tidak berkat, kosong. Semacamlah lalang gitu. Tinggi. Banyak. Manakala dicabut, naik akar. Contoh tak ada berkat. Kalau ada berkat, kita kata ubi kayu. Dia naik tinggi, kita cabut-cabut. Nak tercabut sebatang pun. Berpuluh jantan. Naik bersama dengan isi. Itu makna ada berkat. Ada berkat. Yakni hidupnya tiada berkat, walau panjang usia sekalipun. Akibat daripada tak semayang. Sebab itulah kita jangan pelik. Semayang tidak kaya raya. Semayang tidak umur panjang. Semayang tidak segar bugar. Kosong. Hakikatnya kosong. Orang tu semayang, duit tak sebanyak mana. Tapi kaki semayang tak masuk waktu semayang. Duit tak banyak mana. Pangkat pun tak ada. Orang kampung biasa je. Uzur manjang. Dalam keadaan uzur pun semayang boleh. Hakikatnya orang tu diberkati Allah. Dunia ni nampak ya, seolah kebelakangan. Pada nasib dunia tu nampak mundur. Akhirat tetap maju ke hadapan. Inilah kepercayaan kita orang Islam. Yang kedua, dari 6 perkara diseksa oleh Allah Ta'ala ke atas mereka yang tidak semayang, hilang berkat. Kehilangan berkat itu suatu seksa pada hakikatnya. Hakikatnya seksa. Tak seksa macam mana? Akhirat jadi kosong. Seolah hidup dunia dah maju dah. Kedua, tiada sama sekali tanda orang yang soleh di sisi Allah. Yakni tiada nur kesolehan pada mukanya, tidak ada seri nur. Seri nur yang soleh pada muka. Kita tak nampaklah pada zahir ni. Orang tak semayang tak ada nur. Kadang-kadang muka zahir orang tak semayang tu lebih comel daripada orang semayang dah nah. Dari tu bersih putih. Orang semayang banyak, dahi kadang-kadang jadi hangus. Jadi naik nandak dia dahi dah nah. Macam mana dah? Dia sujud tempat-tempat yang kasar, yang kerah. Hatta tempat gebu sekalipun kalau banyak sujud, dia akan menjejah juga dahi itu. Jadi seolah zahir nampak semacam huduh lah. Tapi hakikatnya, kalau orang tu bermata hati, dibuka mata basirah oleh Allah Ta'ala, menampak cahaya nur pada wajah muka orang yang semayang tadi. Ketiga daripada 6 perkara azab di dunia orang yang tak semayang. Setiap amal kebajikan yang dikerjakan olehnya tiada diberi pahala oleh Allah Ta'ala. A'azzanallah. Sama-sama kita minta berlindung dengan Allah. Sampai melarat amal kebajikan yang kita buat tidak membuah ganjaran pahala di sisi Allah. Kalau tak semayang, kita kata dia sedekah, dia buat kebajikan. Tak ada. Sedekah dia tu, pahala sedekah ni letak di mana? Nak gantung di tempat mana? Nak gelepak di mana? Semayanglah tempat tonggak amal kebajikan kita. Tonggak amal kebajikan, kebaikan kita tersinggah pada semayang. Sebagai contoh, kalau orang kata,
Allah baiknya sianu tapi tak semayang. Setakat bolehlah cakap baik. Hakikatnya jahat. Jahat. Dalil jahatnya, dia tak sanggup nak sembah Allah Ta'ala. Dalam perkara lain tu dia sanggup. Hak dengan Tuhan dia abai. Hak yang bukan dengan Tuhan tu dilakukan. Tidak menepati. Utamanya kita ni hak dengan Tuhan dulu. Dikala Tuhan wajib itu, fokus dengan yang wajib lebih utama. Yang keempat, tidak mustajab doanya oleh Allah Ta'ala. Oh, berdoa akak tangan. Lengah mengakak tangan. Tapi doanya tidak dimakbul, tidak diijabah, tidak diperkenan oleh Allah Ta'ala. Rugi masanya dah lah. Sebab kita ni harap sangat doa kita dimakbul. Pada masa-masa tertentu, sebagaimana masa kita sekarang, berada di zaman bala penyakit COVID-19 oleh Allah Ta'ala. Kita harap sangat di kala masa sebegini, doa kita dimakbul oleh Allah. Ya Rabbi, ya Tuhan, angkatkanlah bala musibah begini pada diriku, pada keluargaku, sahabatku, amnya orang Islam. Jauhkanlah dihinggapi penyakit COVID. Tapi sayangnya manakala tak semayang, walaupun dia berdoa sekalipun, tipis harapan doanya dimakbul oleh Allah Ta'ala. Yang kelima, dia benci sekalian makhluk ke atasnya. Bukan kata Allah Ta'ala saja, sekalian kejadian Tuhan benci. Kalau dia makan, makanan yang dia makan tu benci ke dia. Dia minum air yang diminum, minuman yang diminum, benci ke dia. Pakaian yang dipakai semua benci. Rumah tangga benci. Batu batang benci. Burung beriak pun benci. Habis. Jadi hidup durjana di muka bumi. Yang keenam, tiada dapat olehnya doa orang yang soleh. Allahu Rabbi. Betapa besarnya kesalahan tak semayang. Sehingganya doa orang soleh, orang yang baik, orang yang diharapkan doanya diterima oleh Allah, tak sampai ke dia. Sebagai contoh, orang soleh berdoa, Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat. Wahai Tuhan, ampunkanlah dosa orang Islam laki-laki dan juga Islam perempuan. Tiba-tiba dia tak semayang, maka doa itu tak sampai ke dia. Hanya sampai kepada hak kaki semayangnya. Rugi. Betullah. Dari cerita-cerita sebegini, khabar-khabar yang sebegini, patut kita ambil tahu. Mudah-mudahan kita tidak abai. Inilah sengaja saya baca tajuk ni hari ni, agar kita tidak abai daripada melaksanakan tuntutan ibadah semayang oleh Allah Ta'ala ke atas kita. Betullah, walau macam mana sibuk sekalipun, ruangkanlah masa untuk dapat menunaikan kewajipan semayang. Jangan dikala kita sibuk-sibuk diabaikan. Seeloknya kita pada melaksanakan ibadah semayang fardu ni, kita tidak leka. Masuk waktu terus semayang. Jangan leka nanti dulu, lah kali terlepas. Habis waktu baru dia semayang secara qada. Itu pun berdosa. Walaupun kita qada semayang yang kita tinggal tadi, sekalipun berdosa juga. Walaupun qada, sama itulah dia tak qada langsung, lagi berat. Hak dah qada sekalipun masih lagi berdosa. Dia kena bertaubat juga dengan Tuhan. Kerana apa? Kerana dia melengahkan sehingga terupuknya waktu. Sebab itulah seeloknya kita ni sebelum masuk waktu semayang tu kita sudah berhati-hati. Oh, dah Zuhur nak masuk sekarang, dah mula pukul 1 dah ni. Tak lama lagi Zuhur masuk. Oh, dah mula pukul 4 dah, tak lama lagi masuk asar pula. Sepatutnya gitu. Sebaik saja masuk waktu tu. Semayang. Jangan tu. Zuhur panjang lagi. Sebab asar pukul 4 lebih. Kita tunggulah pukul 4 kita semayang Zuhur. Walaupun dia semayang sekalipun, orang panggil dia tidak ta'amul
tidak ambil cermat, tidak ambil berat. Kita dalam perkara menyembah keesaan Allah, kebesaran Allah ni, kita meletakkan taraf lebih utama daripada yang lain. Barulah hidup kita tu diberkati Allah. Manakala hidup kita diberkati Allah, apa usaha kita, kerjaya kita akan tercapai kemajuan. Akan tercapai kemajuan. Orang berkat ni dia usaha sesuatu sekalipun, Tuhan akan memihak dari usaha dia. Sebaliknya pula, kalau orang tidak diberkati Allah, nampak pada zahirnya berjaya, hakikatnya tak berjaya. Tak berjaya. Tuhan tidak campur tangan dalam usaha dia tu. Tapi dah dia nak, Tuhan beri juga. Tapi dia takut diberi oleh Tuhan kepada dia secara istidrak, secara dorongan yang tidak baik. Tadi 3 seksa dikala hendak mati. Hak tadi cerita seksa sebelum mati semasa hidup ke atas orang tak semayang. 6 perkara. Hak ni pula seksa dikala hampir nazak nak mati. Setiap orang yang hidup pasti menemui mati. Ada pun orang dah mati dah, tak apa dia. Dia akan menemui hidup pula. Di hari akhirat akan datang. Seksa dikala hendak mati, pertama mati dalam kehinaan. Mati dalam suasana hina. Walaupun mati di atas hamparan yang gebul, dikerumungi, dilikungi oleh keluarga dan sahabat handal sekalipun, pada zahir nampak ya, mati dia terbergaya dah. Tidak mati di tengah jalan. Yang kedua, mati ia dalam suasana sangat kelaparan. Akibat tak semayang yang kedua, mati dalam suasana kelaparan. Padahal baru makan nasi, baru makan roti canai. Orang satu, dia 2. Baru minum teh tadi. Dia kalau nak mati, dia rasa yang amat lapar. Ketiga, mati dalam suasana dahaga. Kedagaan dia kalau nak mati orang yang tak semayang, sekiranya dicurahkan air dunia ke dalam tengkaknya, dirasai tidak hilang lagi dahaga tersebut. Begitulah malangnya sekali azab dikala nak mati ke atas mereka yang tak semayang tadi. Dah rasa lapar sekali, rasa dahaga sekali. Dalam suasana kelaparan dan kedahagaan itulah dimatinya oleh Tuhan, tercabutnya roh, terpisahnya roh dari jasad. Lain pada orang soleh. Orang soleh dikala nak mati itu natural biasa aja. Bahkan dirasa suatu keseronokan. Sehingga hilang dirasa keazaban mati itu. Sebab apa dirasa seronok? Sebab dikala nak mati orang yang soleh tu dah akan buka filem-filem syurga. Tuhan tayang filem-filem syurga untuknya. Maka dia seronok melihat keadaan suasana syurga itulah. Peluangnya Malikul Maut akan memisahkan roh daripada jasadnya. Okay. Satu lagi. Seksa di alam barzah. Selain daripada azab semasa hidup, orang meninggal semayang, azab dikala nak mati, azab di alam barzah. Alam barzah ni suatu alam perangan antara akhirat dengan dunia. Barzakhun, benteng, dinding antara akhirat dengan dunia. Itulah namanya alam barzah. Alam yang tengah-tengah antara akhirat dengan dunia. Tidak akhirat lagi, tapi dunia sudah mula melangkah meneraka ke alam akhirat. Tapi tak masuk lagi alam akhirat. Jadi orang dah mati itu, orang sudah terada di alam itulah. Bagi orang tak semayang semasa berada di alam barzah, merasai azab 3 perkara.
Pertama, disempitkan kediamannya di alam barzah. Dia sempit. Sempit. Bagi orang lain tu dia bahasa biasa, bagi dia amat sempit. Sehingga berselisih tulang rusuknya semasa berada di alam barzah. Berselisih. Betapa sempit. Yang kedua, dihidupkan api. Maka berada ia di dalam bakaran api pada siang dan malam berterusan. Di alam barzah tu, dia duduk di atas bakaran api semacam orang duduk bakar sate. Siang, malam, pagi, petang. Semua orang bakar sate lagi tak masuk, duduk bakar begitulah. Cuma tak jadi sate. Allahu Rabbi deh. Nak meremeh lagi ke? Bagi orang yang tahu cerita ada iman, pasti dia tidak meremeh. Yang ketiga, diazab dan ditakut oleh binatang yang amat menakut seperti ular yang bernama Suja'ul Aqra. Lalu ia mematukkan akan orang yang meninggal semayang tadi dari subuh hingga zuhur. Kalau dia tak semayang subuh, ular tu mengazabkan dia mula daripada subuh sampai ke zuhur. Pula zuhur tak semayang, dia azab daripada zuhur sampai ke asar. Asar pula tak semayang, daripada asar sampai ke maghrib. Maghrib pula tak semayang, dari maghrib sampai ke isyak. Itu baru sehari semalam. Kalau sebulan, kalau setahun, senantiasa. Azab panas tu satu. Ini azab oleh sejenis ular yang bisa, yang dinamakan Suja'ul Aqra. Ular kepala botak. Sekali dia patuk. Bisa-bisa dia tu menjala setiap urat sabah sarah. Kita dunia ni tengok ular hitam, ular tedung pun geli geman dah lari lah tak pukul. Nak pukul ular tedung pun takut. Terpaksa panggil bomba mari dah lah. Itu baru ular dunia. Bisa tak tahu mana juga. Kalau umur panjang, walau macam mana dipatuk sekalipun tak mati lagi. Ini ular Suja'ul Aqra mengazab ahli barzah. Sekali dia patuk menggelegak, makna dia masuk ke setiap urat saraf. Bisa-bisa dia tu. Sehingga dia gigit anggota, boleh jadi putus anggota. Banyak lagi lah cerita-cerita azab di alam barzah bagi orang yang sepatut diazab oleh Allah Ta'ala. Antara hal yang sepatut diazab oleh Allah Ta'ala di alam barzah ialah mereka yang tak semayang. Mereka yang tidak keluar zakat. Sepatutnya dia kena keluar zakat. Sebab sudah sampai di segi nisabnya, di segi hulnya dan sebagainya. Banyak lagi lah nak cerita pasal ahwal barzah. 3 seksa lagi dialami pada hari kiamat ke atas orang yang tak semayang. Pertama, dipaksa oleh malaikat azab dengan menarik mereka itu ke neraka Jahannam dalam suasana tertiara. Orang tak semayang di hari akhirat, malaikat azab tarik dia nak masuk dalam neraka Jahannam dalam suasana tertiara. Tertiada di muka ke bumi, belakang ke langit. Pakai heret begitulah. Bukan heret supaya pipin orang buta ke apa. Itu normal. Yang ketiga, Allah Ta'ala pandang murka ke atasnya pada waktu hizaban amalannya dalam Muhkamah Rabbul Jalil, tempat yang Tuhan nak bicarakan kes dari hal penghidupan manusia di dunia. Tuhan pandang murka ke atasnya, bukan pandang rahmat. Harapan kita biar Tuhan rahmatkan. Kalau pandang pun pandang rahmat. Allah Rabbi. Manakala dipandang murka oleh Allah Ta'ala, maka lalulah gugur daging-daging pada anggota mukanya.
Orang yang dimurka oleh Allah Ta'ala di hari akhirat. Daging-daging anggota muka jadi luruh, jadi gugur. Hanya tinggal terkorok. Hidung-hidung jadi ropong, tak ada lah. Mata-mata pun tak ada, je berlubang gitulah. Tinggal terkorok kering gitulah. Mengapa? Kerana bersangat dan takut kepada murka Allah. Betapa takut sampai ke gugur daging muka. Dan juga betapa malunya kepada Allah. Barulah berasa malu. Hebatnya rasa malu dan takut sampai gugur daging muka. Kita dunia ni kalau berasa malu sangat setakat berubah air muka. Berubah air muka begitu. Berubah air muka lah. Wajah muka tak ada seri. Kalau takut pun begitulah. Bibir-bibir pun jadi pucat. Bibir mulut. Sekadar tu ya. Akhirat tidak. Sampai teropon hidung-hidung. Lebam-lebam mata, tak ada biji mata. Bersangat dan takut. Tak takut macam mana? Sebab dah yakin dah. Ini hari pasti sekali. Hari menerima pembalasan azab daripada Allah di akhirat. Dunia ni gitu-gitulah. Sebab tu dia boleh coti-coti main dengan semayang. Dia tidak meletakkan tahap yakin kepada azab Allah Ta'ala di hari akhirat. Yang ketiga dihisab oleh Allah Ta'ala ke atasnya dengan banyaknya sekali, dengan dihalusi pada hisabannya. Tuhan hitung kira dari hal penghidupan dunia ke atasnya dengan dihalusi. Kita ni kalau boleh di hari akhirat, Tuhan perkirakan masalah kita di dunia lebih kurang sudahlah. Semacam kata-kata rok belok tepi jalan lah. Kalau boleh siapa tayang kita tu tak seduk cek sangatlah. Begitu. Ini kalau dia cek halusi gitu, bukan setakat tengok rotek, dia tanya IC pula, lepas tu tanya lesen pula. Lepas tu dia geledah habis apa dimuat di dalam kereta gitu gini. Siapa kau tayar apa dia cek lagi. Beratlah. Ada sangkut tu. Dah banyak-banyak sangat dah lah. Kita kalau boleh di akhirat. Sebab itulah. Bermula daripada hidup dunia kita ni. Seperti ibadah semayang. Kenalah diutamakan. Jangan diabai. Kalau kita buat kerja cari makan, kita abai dengan semayang. Lengah-lengah kan duduk asyik dengan kerja. Kerja kita tu kalau langsung tidak ada berkat pun kurang diberkati Allah. Seelok kita ni biar tomak dengan ibadah semayang. Tomak macam mana? Bukan kata setakat awal waktu je kita semayang. Kalau boleh semayang berjamaah. Sebab kita berkumpulan. Rugilah. Kita boleh buat jemaah, kita semayang berasingan. Yang kedua pula, semayang sunat tu jangan dihilang percuma. Tuhan anugerahkan semayang sunat tu nak suruh kita ni mendatangkan keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar. Hak semayang perlu hak pasti dah tak dapat. Tidak ni hak sunat kena rajin juga. Jangan kita kata nak semayang sunat tunggu rajin. Zaman mana nak mari rajin? Kata setengah anak muda, bukan semua anak muda. Setengah anak muda, nanti tua-tua akan datang. Baru nak sembahyang sunat. Kok je takut tak ada yang tua. Yang gugur dulu tak ada yang tua. Sebuah buah mangga tak ada yang tua, gugur dah putik-putik gugur. Yang mati dulu lah. Jangan ditunggu. Buat selalu. Nanti hilang sibuk lah. Zaman mana nak hilang sibuk? Selagi kita hidup ni memang sibuk. Masa sihat sibuk dengan kerja. Setelah pecin orang kerja jabatan kerajaan. Sibuk dengan lain pula. Sibuk dengan apa? Dengan penyakit lah tua kak. Hak tak mari zaman muda dia mari. Penyakit yang tak diundang. Kalau tak ada penyakit, setelah tua dia sibuk dengan tenaga. Hak terawih boleh buat 20 zaman muda. Dan tua mari, gagah-gagah boleh buat 8. Dah lah kali, langsung tak berterawih. Jadi rugi besar kita. Ruangan yang Tuhan suruh kita buat ibadat, kita abaikan. Rugi besar. Dirasa mendalam sekali rugi oleh kita setelah kita meneraka alam barzah akan datang. Sebab apa? Seketika kita berada di alam barzah,
pasti kita yakin pembalasan Allah dari apa yang kita buat di muka dunia, baik ataupun jahat. Di dunia ni gitu-gitu jelah. Kalau rasa yakin pun setelah didorong oleh iman. Kalau tak ada iman, biasalah. Tak semayang biasa. Semayang sunat, rajin buatlah. Aku malas ni. Dia pakai dia baca ayat tu. Padahal orang duk buat tu pun malas seperti tu juga, tapi dia lawan. Dia lawan. Manakala lawan-lawan adalah maunah pertolongan daripada Allah, menganugerahkan ke dalam hatinya. Dia rasa sayang, dia rasa kasih kepada amalan tadi. Biar kita letak di situ. Letak di taraf kita rasa sayang dari ibadah, kehilangan ibadah semayang. Utama sekali fardu, tak kurang juga sunat. Lepas tu biar kita rasa kasih kepada ibadah. Bahasa minat, makna kasih. Mari bahasa berahi, nak tumbuh rasa lazat tu payahlah. Itu bukan hal yang berlaku di hati kita orang yang awam. Rasa lazat daripada ibadah semayang. Tapi walau macam mana sekalipun, kalau boleh kita nak duduk taraf tu. Taraf dia rasa lazat, rasa manis, rasa rindu, rasa asyik kepada Allah dengan ibadah semayang. Bagaimana kisah orang-orang zaman salafus soleh, zaman-zaman sahabat, zaman tabi'in dulu. Kalau dia semayang, dia rasa suatu keseronokan hati, suatu ketenangan hati, suatu hal yang menghiburkan hati. Allahu Rabbi. Tak dapat dicerita oleh lidah kelazatan hati bagi mereka itu. Jadi bagi kita ni, kita cuba didik dulu. Nafsu malah kita paksa juga. Biar kita tu aku dia perintah Allah Ta'ala pada melaksanakan ibadah semayang ni. Nampak sekadar tu dulu. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bersama lagi tajuk semayang ni. Kepada perkara hikmat semayang 5 waktu. Apa hikmat? Tuhan wajibkan kita semayang sehari semalam 5 waktu. Wallahu a'lam.